diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah makhluk yang sangat istimewa ya. Jadi sebagaimana telah disebutkan tadi, jadi sebenarnya program kita memang kita telah merancang ya, bahawa program kita sebenarnya secara fizikal ya, tetapi disebabkan PKP pada awalnya atau pada awal terdahulu, maka kita terpaksa menunda ya program yang telah kita rancang sebelum ini. Yang mana mungkin kita akan ke Terengganu sebenarnya ya. Jadi kita hebat ni ya, mana kita nak bawa ke Terengganu semua sekali dan dapat kita jadikan sebagai satu platform lah kepada kita ya untuk berada di luar dan kita dapat bersama-sama berkongsi ya. Jadi walaupun begitu, di atas talian juga sebenarnya dan berada di rumah masing-masing juga kita dapat ya mengikuti program walaupun secara tidak face to face, tetapi kita juga dapat ya menyampaikan ya, ataupun kita dapat berkongsi bersama-sama di atas talian ni ya, di atas talian ataupun secara online ni ya. Jadi saya akan berkongsilah tajuk yang telah diberikan ataupun akan dikupas oleh saya sendirilah, iaitu kita hebat ya. Okey, yang pertama saya akan mulakan ya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan di manakah kehebatan kita ya. Di manakah kehebatan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan, sebagai seorang dai, sebagai seorang dakwah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Jadi apa maksud daripada ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ahzab? Jadi sesungguhnya ya kami telah kemukakan ya tanggungjawab amanah iaitu kami kepada langit dan bumi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan ya cadangan supaya bumi dan gunung ganang ni untuk memikul ya amanahnya, tetapi mereka enggan ya untuk memikulnya dan memang mereka tidak dapat menyempurnakan ya amanah yang diberikan kepada mereka. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Dan ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan zaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Jadi berdasarkan kepada firman Allah dalam suratul Ahzab di sini, jadi apa yang kita boleh ambil dia punya point dia? Yang pertamanya adalah kita adalah manusia yang hebat. Sebab apa manusia yang hebat? Saya akan kupaskan lagi selepas ini dalam slide-slide yang seterusnya. Beberapa aspek yang telah disentuh sehingga kita menjadi manusia yang hebat. Tapi di sini nak diceritakan bahawa langit ya, dan bumi dan juga gunung ganang yang berada sekelilingnya, jadi mereka telah diberikan cadangan ya untuk menerima tanggungjawab ya sebagai khalifah, iaitu untuk mengikut tanggungjawab amanah-amanah dan sebagainya. Jadi mereka menolak semua sekali ya. Mereka menolak, langit menolak, bumi menolak dan juga al-jibal iaitu gunung ganang juga menolak ya untuk mengikut amanah yang Allah ingin berikan kepada gunung ganang ya, kepada bumi dan sebagainya. Sebab apa mereka menolak? Sebab mereka bimbang ya bahawa mereka tidak dapat menyempurnakan amanah. Jadi amanah ni terlalu besar untuk dipikul ya. Jadi siapa yang berhak ataupun siapa yang menerima ya amanah yang dicadangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-insan, iaitu kita lah sebagai manusia. Jadi di sana kenapa Allah memilih kita ni untuk wahamalahal insan ya, maknanya kita sanggup untuk menerima amanah tersebut. Jadi ada beberapa aspek yang akan disentuh ataupun ada beberapa elemen yang dapat kita sentuh di sini, bahawa Allah menyediakan kita ni beberapa keistimewaan ya dari segi aspek fizikal ataupun dari segi mindanya ataupun dari segi emosi dan sebagainya. Maka sebab itulah insan ataupun manusia ini dipilih ya sebagai memikul amanah sebagai khalifah di muka bumi ni tadi ya. Tetapi ingatlah ya, mana kalau kita tak dapat menerima amanah tersebut, maka itulah dikatakan kita ni menjadi orang yang zalim ya, dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Jahula ya, seorang yang tidak berilmu dan sebagainya ya.
Jadi ayat ni memberikan indikasi kepada kita bahawa kitalah orang yang hebat ya. Maknanya kita manusia adalah orang yang hebat. Dengan beberapa syarat ya, bukan hanya dikatakan hebat dari segi fizikal semata-mata, tidak ditunjang oleh dengan fizikal, dengan minda ataupun dengan emosi dan sebagainya. Ataupun kita hebat dari segi emosi tetapi tidak ditunjang dengan kerohanian dan sebagainya, maka tidak disebut lagi orang yang hebat ya. Jadi sebab itulah kata orang tu kombinasi di antara beberapa elemen ni tadi, elemen yang penting, maka disebutkan insan itu sebagai seorang yang istimewa, seorang yang hebat untuk memikul amanah ya, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Okey, slide yang seterusnya. Sebab apa kita ni insan hebat ya? Dan ada beberapa kategori lah yang disebutkan di sini ya. Yang pertamanya kategori manusia ni yang disebut kita adalah seorang yang berjaya ataupun kita seorang yang hebat. Sebab apa? Sebab ni ialah kalau kita melakukan satu perkara hari ini lebih baik daripada hari semalam. Apa yang dimasukkan di sini? Yang dimasukkan di sini ialah dari segi amalan-amalan kita ya. Dari segi amalan kita, dari segi tindak tanduk kita ya. Maknanya apa yang kita buat pada hari ini adalah lebih daripada semalam. Saya suka analogikan ataupun saya suka mengambil contoh ya, supaya kita jelas ya apa yang dikatakan, apa yang dimasukkan dengan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Contohnya amalan kita ya, amalan ibadah khususiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari semalam kita tidak melakukan solat sunat contohnya kan. Maknanya kita hanya melakukan solat yang fardu saja, solat yang wajib saja. Solat maghrib hanya solat yang fardu saja. Maknanya tidak diikuti dengan solat sunat rawatib ya. Solat isyak begitu juga. Maknanya kita buat solat isyak tetapi kita tak buat rawatib dia ya, solat ba'diyah dia ataupun qabliyah dia. Itu hari semalam. Tetapi hari ini kita telah mempunyai satu kesedaran yang tinggi bahawa kita nak lebih menjadi orang yang hebat, orang yang baik daripada hari semalam. Maka kita pun melakukan amalan-amalan yang sebelum ini kita tidak lakukan ya. Jadi sebab itulah dikatakan kita ini termasuk dalam kategori manusia yang pertama, iaitu kita manusia yang hebat. Manusia yang berjaya. Disebabkan apa? Disebabkan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Jadi sebab itulah dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang da'i dan sebagainya, kita perlu mengambil perkara ni dan kita letakkan diri kita ni supaya kita menjadi orang yang hebat dan kita melakukan setiap rutin harian kita tadi mesti ada sesuatu yang berbeza daripada hari semalam. Itu dari segi amalan lah, sebab saya nak analogikan, saya nak beri contoh yang dekat dengan kita ya, apa yang kita buat dalam seharian tersebut ya, daripada pagi sampai ke malam atau sampai kita tidur lagi dan sebagainya ya. Hari semalam ataupun hari sebelum tu kita tidak pernah untuk membaca doa sebelum tidur ataupun selepas dah bangun daripada tidur dan sebagainya. Tetapi disebabkan kesedaran kita yang tinggi, maka kita pun telah berusaha untuk menghafal doa, contohnya kan, untuk hafal doa sebelum tidur dan juga selepas dari bangun tidur tersebut. Ataupun sebelum ni kita dah tahu dah, maknanya kita mungkin sebelum tidur kita membaca surah Al-Mulk contohnya kan, ataupun Al-Waqi'ah, itu terpulanglah ya pada diri masing-masing contohnya ya. Jadi kita dengar dah syarahan, kita dengar dah ceramah, banyak dah ceramah kita dengar ni, kelebihan orang yang membaca surah Al-Mulk sebelum tidur dan sebagainya dengan diikuti dengan doa-doa yang ma'thur ya, ataupun yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita tak buat. Tapi pada hari ini ataupun kita buat ya apa yang telah diamalkan, yang telah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun buat. Maka kita adalah orang yang hebat. Hebat sebab apa? Kita dapat berubah daripada habit kita yang lama kepada satu habit yang lebih baik pada hari ini. Jadi sebab itulah mudah-mudahan ya, pada kategori yang pertama ni, disebut kategori manusia yang berjaya ni, yang hebat ni, maka kita termasuk dalam kategori ini. Kemudian yang keduanya, kategori manusia ni adalah orang yang terperdaya, orang yang tertipu. Orang yang tertipu ni apa maksud dia? Iaitu hari ini sama dengan hari semalam, sama je. Ya? Sama je lah kita buat. Secara rutin kita buat dan sebagainya. Maka kita adalah orang yang terpedaya dengan tindak tanduk keduniaan kita ya. Mana tidak ada satu perubahan yang besar dalam kehidupan kita.
maknanya kita rutin, maknanya kita monotonous ya, maknanya kita hanya melakukan rutin harian kita ya. Hari ni kita buat, esok pun kita buat apa yang kita buat pada hari semalam, dan begitulah akan berlaku seterusnya dan sebagainya. Jadi tidak ada improvement kat situ. Jadi dah akan menyebabkan kita ni selalu terpedaya ya. Terpedayalah dengan mainan keduniaan tersebut ya. Kemudian seterusnya, mana kategori yang ketiga adalah kita ni orang yang rugi ya. Mana orang yang rugi, mana orang yang tak hebat lah. Orang yang tak hebat lah, nak jadi da'i yang hebat takkan masuk dalam kategori yang ketiga ni, orang yang rugi. Iaitu hari ini lebih teruk daripada hari semalam. Hari ini kita dah buat dah amalan-amalan yang baik ya. Mana kita berdoa, kita menghafal menghafal Quran dan sebagainya, tapi hari semalam kita buat benda tersebut, tapi hari ini kita tak buat dah. Mana kita tidak istiqamah, kita tidak konsisten apa yang kita buat. Jadi ini termasuk dalam kategori yang ketiga, iaitu manusia yang rugi, manusia yang sangat-sangat apa kata tuan akan rugilah dalam kehidupan dia ya, disebabkan dia tidak dapat mengekalkan dia punya istiqamah dia dalam hal-hal yang baik yang menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi bagaimana untuk menjadi insan yang hebat tadi? Untuk jadi insan yang hebat, jadi ada syarat dia, ada syarat asas dia ya. Bagaimana kita nak menjadi insan yang hebat ya. Jadi sebab itulah mana kita jadikan diri kita ni menjadi orang yang berjaya, menjadi orang yang hebat, dan tentulah mesti ada satu perubahan dalam kehidupan kita. Iaitu hari ini lebih baik daripada hari semalam. Ya. Okey, nak jadi hebat ni kena ada syarat-syarat dia. Bukan terus orang kata, oh hebat awak ni ya. Hebat apa? Tak tahu pun hebat benda sebenarnya ya. Kadang-kadang dia nak ni je, nak menyukakan hati kita je sebenarnya kan. Awak hebat dan sebagainya ya. Tapi tak hebat pun sebenarnya ya. Maknanya kita nak hebat dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita nak hebat ya. Hebat ni bukan untuk menjadi sombong ya di kalangan manusia. Tapi apabila kita melihat seseorang tadi dan kita lihat akan kehebatan dari segi keilmuan dia, dari segi akhlak dia dan sebagainya, maka kita terasa ingin mencontohilah apa yang telah dibuat oleh seseorang tersebut ya. Jadi itu dia katakan hebat di dunia juga hebat di akhirat ya. Okey, saya teruskan lagi ya. Jadi bagaimana dia katakan hebat? Kita ambil daripada sejarah ambil sejarah. Jadi kita baca dah buku-buku sejarah tu. Jadi 4 khalifah tersebut disebut sebagai Khulafaur Rasyidin ya. Mana Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali ya. Jadi mereka ni bagaimana dikatakan seorang insan yang hebat. Mana at least kita tak dapat mencontoh semua sekali, at least kita menghampirilah apa yang telah dibuat oleh Khulafaur Rasyidin tadi ya. Jadi mereka dikatakan hebat, iaitu yang pertamanya sebab mereka berjaya mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hebatlah kita kalau kita dapat mempertahankan agama Islam itu sendiri. Jadi kita sebagai da'i, maka kita perlu mempertahankan agama Allah dalam konteks kita ya. Dalam konteks kita sebagai seorang pelajar, dan masa yang sama kita da'i. Dalam konteks sebagai seorang pensyarah contohnya, dan masa yang sama kita adalah sebagai seorang da'i ya. Jangan pula dalam maknanya kita nak mempertahankan agama Islam tadi, mana kita membuat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat ataupun kita bertentangan dengan hukum hakam undang-undang dalam negara kita dan sebagainya. Jadi tidak begitu ya. Tapi ada satu katakan tu perasaan kita ingin mempertahankan agama Islam tersebut daripada dihina, dicaci dan sebagainya ya. Apalagi kalau dalam konteks sekarang ni kita melihat ya, jadi begitu banyak tomahan-tomahan ya, menghina terhadap agama Islam, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan juga terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi inilah masanya untuk kita mempertahankan agama Islam dalam konteks kita, dalam konteks kita sebagai seorang pelajar, dalam konteks kita sebagai seorang dai, dalam konteks kita sebagai seorang pensyarah, dalam konteks kita sebagai seorang dai juga, dalam konteks kita sebagai seorang juruta, tapi dalam konteks kita dalam masa yang sama kita juga sebagai bapa kepada anak-anak dan sebagainya. Jadi sebab itulah mereka berjaya ini katakan sebagai seorang khalifah yang hebat. Mari kita nampak dia punya aura ya, aura setiap khalifah tersebut. Jadi ada dia punya keistimewaan yang ada pada Abu Bakar ni ada, Umar ni ada dia punya keistimewaan dia. Yang mana bila orang melihat mereka, oh itu Umar dah
Umar dah sampai contohnya dengan ketokohan yang dimiliki oleh khalifah-khalifah tersebut ya. Jadi sebab itulah mereka dikatakan orang yang hebat, orang yang berjaya, iaitu berjaya mempertahankan agama Islam tersebut. Ya. Kemudian yang keduanya, sebab apa mereka dikatakan Khulafaur Rasyidin adalah orang yang hebat, iaitu telah jamin syurga oleh Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi mereka ni dijamin oleh Allah untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jaminah daripada Allah ya, disebabkan dengan amalan-amalan yang hebat juga yang ditunjukkan oleh para sahabat tersebut ya, Khulafaur Rasyidin ya. Jadi kalau yang ni kita nak melihat ataupun kita nak melihat dalam konteks kita ya, sebagai seorang dai, sebagai seorang pelajar, untuk dapat jaminan syurga tu tak adalah ya untuk mendapat jaminan, tapi paling kurangnya mana kita melakukan usaha-usaha kita tadi dengan membuat ya amalan-amalan yang dituntut dalam agama, yang dituntut dalam Islam tersebut, dan kita komitmen ya, kita committed ya, ataupun kita memberikan sepenuh komitmen kita ya untuk meningkatkan ya amalan kita ya. Walaupun kita katakan tadi ataupun saya katakan tadi bahawa kita tidak ada jaminan syurga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita sentiasa berusaha ya, dari sehari ke sehari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Jadi kita berusaha supaya menjadi orang yang baik, orang yang lebih cantik dari segi amalan dia tadi ya. Jadi sebab itulah saya katakan kategori yang pertama tadi, iaitu kita mesti berubah ya dari satu tahap yang tidak baik menjadi satu ataupun jadi seorang yang baik ya. Jadi supaya kita disebut sebagai orang yang hebat. Okey, apa kesimpulan daripada slide ini, iaitu Khulafaur Rasyidin. Jadi kesimpulannya ialah kita disebut orang yang hebat apabila kita berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat tersebut. Jadi ini yang perlu kita pegang ya. Jadi kalau kita hebat di dunia saja, tak hebat di akhirat, maka kita bukan disebut orang yang berjaya, orang yang hebat lagi sebenarnya ya. Jadi begitu juga kalau kita hebat di akhirat tapi di dunia tadi, yang sebagai satu jabatan kepada kita tak hebat, jadi kita bukan tak mencapai pada satu tahap kesempurnaan kita dalam kita punya kehidupan ya. Jadi sebab itulah kata kombinasi di antara kedua-dua yang tadi, iaitu dunia dan juga akhirat, maka kita menjadi orang yang hebat di kalangan manusia. Dalam konteks bukan kita ingin sombong ya, dan juga kita berjaya dari segi akhiratnya, iaitu dengan amalan-amalan kita ya, amalan-amalan kita yang hebat ya. Apa amalan yang hebat ini sebenarnya? Banyak amalan yang hebat yang mana kadang-kadang kita tak terikut ya dengan amalan-amalan yang telah dibuat oleh para Khulafaur Rasyidin ataupun para salafus salih dan sebagainya ya. Jadi mana telah tunjukkan oleh Nabi contohnya kan, sampai bengkak-bengkak kaki melakukan ibadah ya. Jadi kita lihat di situ, hebatlah dia punya amalannya ya. Jadi kita kadang-kadang tak mampu untuk buat seperti itu. Jadi tak membuat satu yang di luar kebiasaan kita ya, untuk melakukan amalan tersebut. Jadi macam mana kita nak menjadi orang yang hebat ya dari segi amalan lah, amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para salafus soleh contohnya ya, ada diceritakan bahawa mereka selama 40 tahun ya, mereka pergi ke masjid mana sebelum azan berkumandang. Jadi ini hebatlah ya. Memang hebatlah sebenarnya ya. Jadi sebab itulah kalau kita mampu seperti itu, mana kita orang yang hebatlah ya dari segi amalan tadi. Jadi persoalannya adalah mampu tak mampu ya. Kita mencontohi apa yang telah dibuat oleh para salafus soleh tersebut ya. Tidak pernah meninggalkan solat jemaah contohnya selama 40 tahun. Tak pernah meninggalkan solat berjemaah selama 40 tahun. Ya. Jadi itu hebatlah. Bukan khabar tak hebat ya. Sebab nak memberikan komitmen yang sepenuhnya, yang begitu rasanya memang perlu betul-betul mujahadah lah ya. Maknanya perlu betul-betul kita korbankan diri, masa dan sebagainya. Dapat ke tak dapat nak buat seperti itu? Jadi kalau tak dapat buat, macam mana kita dikhabar ataupun disebut sebagai insan yang hebat, manusia yang hebat, da'i yang hebat dan sebagainya. Ya, bila nak jadi da'i ni, jadi pendakwah ni, kita mesti berkorban yang pertama ni kan.
korban apa sajalah maksud dia kan. Mana kita berkorban dari segi harta benda kita, korban dari segi tenaga kita dan sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana banyak dah kita lihat ataupun ramai dah kita lihat pendakwah-pendakwah di luar sana kan. Contoh Ustaz Abid Liu lah contohnya kan yang tengah hangat saya ni, tengah famous sekarang ni kan. Jadi macam mana kita nak mencontoh seperti dia dah. Seperti dia je, tak payah seperti para salafus soleh tu, para sahabat dan sebagainya. Seperti beliau saja maknanya. Kita mampu ke tak mampu untuk buat seperti itu dengan kata orang tu, dengan bantuan-bantuan yang diberikan dengan korban harta benda dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat buat seperti itu, satu yang luar biasa lah. Bila luar biasa tadi, maka disebut kita adalah orang yang hebat dari segi kata orang tu untuk meningkatkan dakwah kita, untuk meningkatkan kita punya amalan-amalan kita Sebab dalam masa yang sama, mana kita juga memberikan dakwah lah kepada golongan sasar kita tadi Jadi inilah mana saya bawa contoh bagaimana Khulafaur Rasyidin disebut adalah orang yang hebat. Yang pertama iaitu dia mempertahankan agama Islam tersebut dan juga yang kedua adalah dapat jaminan syurga dari Allah Subhanahu wa taala Okey. Itu slide yang seterusnya kita pergi slide yang seterusnya. Doktor, peserta minta share screen. Oh, ni tak share screen ya? Belum lagi Boleh nampak? Okey, clear tu. Saya ingat selama tadi dah ada slide dah. Share dah. Dua tak share lagi. Okey, cuma minta kamera doktor tu condong sikit untuk nampak penuh wajah. Gitu. Boleh? Okey, saya beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu syarat tadi syarat untuk menjadi insan yang hebat untuk jadi insan yang hebat, iaitu sistem kepercayaan lah yang positif untuk menjadi insan yang hebat. So apa kita ada pembaharuan diri kita, pembaharuan diri lah. Jadi dalam konteks pembaharuan diri ini, dari segi fizikalnya juga disentuh dari segi inteleknya juga disentuh, dan juga dari segi rohani dan juga emosi. Yang mana gabungan dari beberapa aspek yang disebutkan di sini, maka kita akan menjadi kata tu menjadi insan yang hebat menjadi manusia yang hebat disebab kita ada kecenderungan untuk berubah untuk berubah dari hari ke hari dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, saya nak berkongsi lagi dalam surah Ali Imran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan seterusnya kuntum khayra ummatin ukhrijat. Ini satu lagi, maknanya ayat yang disebutkan kepada kita bahawa kita adalah khayra ummatin, iaitu sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang dilahirkan yang dilahirkan bagi umat manusia. Maknanya bila adalah sebaik-baik umat, maknanya kita adalah umat yang terbaiklah di kalangan umat-umat itu, maknanya kita umat yang terbaik Maknanya umat yang terbaik adalah yang berpegang kepada ajaran Islam, yang berpegang kepada akidah yang sahih dan sebagainya. Sebab apa kita ada keistimewaan yang tadi? Iaitu poin yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf Maknanya kita
disuruh diperintahkan untuk menyuruh ta'muruna bil ma'ruf, iaitu perkara-perkara yang baik. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar. Maknanya kita ni dilaranglah dilarang daripada perkara-perkara yang salah atau perkara yang buruk atau perkara yang keji. Dan seterusnya kita ni wa tu'minuna billah, iaitu kamu boleh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar iman. Jadi ini menunjukkan satu lagi ayat kepada kita, indikasi kepada kita, petunjuk kepada kita, kita ni dilahirkan menjadi umat yang terbaik. Apalagilah kita ni sebagai orang Islam yang dilahirkan umat yang terbaik, menjadi pendakwah, menjadi khalifah yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini sebagai pengganti kepada nabi dan rasul. Maknanya kita ada keistimewaan sebab apa? Kita sesama kita ni wazakir fa'ina maknanya kita selalu mengingat di antara satu dengan yang lain, dia menyebabkan mana kita akan menjadi orang yang soleh dan juga musleh. Mana orang yang soleh, orang yang baik dan juga orang yang selalu diingati oleh orang lain menjadi orang yang baik. Jadi sebab itulah adanya konsep ta'muruna bil ma'ruf dan juga wa tanhauna 'anil munkar. Okey, kemudian seterusnya ini tadi kesedaran, bulatan kesedaran. Jadi sebab itulah mana kita perlu bergerak dulu daripada kesedaran diri kita dulu kan. Mana bulatan kesedaran tu daripada diri kita dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Mana siapa yang sedar diri dia ni, tahu diri kita, tahu diri sendiri tadi nafsahu, maka dia akan tahu ataupun kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah jelas dah. Jadi maknanya dekat sini dalam bulatan kesedaran ni, mana dia mesti bermula daripada kita. Jadi sebab itulah perubahan tadi bermula daripada kita dulu. Prinsip tu kita pegang dulu. Prinsip yang pertama apa kita nak buat dalam kehidupan kita. Sedar diri kita terlebih dahulu. Kemudian barulah kita sedar kawan kita, sedar alam kita dan seterusnya sedar konsep ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal diri, maka kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kenal diri, tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa diri kita, kita pun tak kenal. Daripada mana kita pun tak kenal. Apa perlu kita buat, apa tugas kita kat dunia ni, tak tahu tugas kita. Dan ke mana kita pergi selepas itu, juga tak tahu dan sebagainya, maka kita tak ada kesedaran diri. Bila tidak ada kesedaran diri, jadi inilah tadi akan menjadikan kita orang yang rugi disebabkan kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah apa yang penting di sinilah kita mesti kenal diri kita terlebih dahulu. Dengan kita membuat analisa, dengan kita membuat exercise lah dengan homework tadi. Ada beberapa tadi ataupun tips-tips nanti yang perlu untuk kita buatlah supaya kita sedar apa tanggungjawab kita, kita sedar siapa diri kita, dari mana kita berasal dan apa tugasan kita dekat dunia ni dan juga ke mana kita akan pergi selepas itu. Jadi sebab itulah mana dalam konteks kita ni sebagai seorang manusia kita perlu sedar diri kita, maka kita akan sedar akan konsep ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rentetan daripada itu, inilah ayat Al-Quran dia dalam surah Az-Zariyat yang kita yang selalu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kamu sendiri, wa fi anfusikum, pada diri kamu tu mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan dalil-dalil dan bukti itu. Maknanya pada diri kamu tu sebenarnya Allah meletakkan dah berapa banyak sangat tandanya, bermula pada rambut itu sampailah ke hujung kaki tersebut. Apakah kamu tidak melihat wahai manusia yang Allah telah kurniakan kepada kamu, yang Allah telah berikan kepada kamu tadi, dengan kehebatan Allah berikan kepada kamu. Apa dia? Dan tentulah dengan adanya intelek kita, dengan adanya minda tadi. Walaupun kita fizikal kita telah disempurnakan oleh Allah, tetapi kalau tidak ada intelek, tidak ada minda dan tidak ada akal untuk berfikir dan sebagainya, maka mungkin kita tidak menjadi orang yang hebat. Jadi sebab itulah afala tubsiru tadi, nak melihat tu kita memerlukan akal kita. Bila kita perlu pada akal kita, maka barulah kita kenal siapa diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi inilah kalau kita lihat bagaimana kaitannya ayat ini dalam surah Az-Zariyat tadi dengan
bulatan kesedaran tadi kan. Kita sedar diri kita. Siapa yang menjadikan rambut, siapa menjadikan tangan kita, kaki kita dan juga semua tubuh badan kita tadi kan. Jadi kalau kita hanya berlalu begitu saja, tidak ada kita mengambil dia punya hikmah dia di apa yang telah Allah ciptakan, berikan kepada manusia, maka dah tentulah kita tidak dapat untuk memikirkan ya, fala tatafakkarun, tak tahu pun kita nak berfikir ya, dengan apa yang tak Allah kurniakan kepada kita, banyak Allah kurniakan kepada kita ya, tak tahu apa tindakan kita yang perlu kita buat, apa yang harus kita buat, apa yang tak harus kita buat dan sebagainya ya. Jadi mudah-mudahanlah kita juga mengharapkan ya, dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada kita tadi, dengan mata yang Allah kurniakan kepada kita, dengan tangan yang Allah kurniakan kepada kita, dengan kaki yang Allah kurniakan kepada kita, dan juga dengan akal yang Allah kurniakan kepada kita, maka kita gunakanlah apa yang telah Allah beri kepada kita untuk mencipta seorang yang hebat, untuk menjadi orang yang hebat ya, dengan kita dapat berfikir ya sebelum kita bertindak tersebut ya. Jadi sebab itulah kita perlu kepada perkara-perkara yang sebegini ya, untuk menguatkan ya, untuk pengukuhan kita dalam konteks kita menjadi dai yang hebat, menjadi pendakwah yang hebat dan sebagainya ya. Okey, kemudian saya akan teruskan lagi dengan slide yang seterusnya, iaitu Allah telah berfirman ya, dalam konteks ni kita menjadi orang yang hebat sebab apa? Dalam surah At-Tin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iaitu sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan juga berkelengkapan ya, sesuai dengan keadaannya. Sesungguhnya kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, telah memberi jaminan kepada manusia bahawa Allah telah mencipta kita ni dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi dalam bentuk yang sebaik ahsani taqwim tadi, jadi semua sekali. Kita ada fizikalnya, ya, kita ada inteleknya, kita ada rohaninya, kita ada emosi dan sebagainya, maka itulah disebut kita orang yang hebat untuk memikul tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab kita sebagai khalifah di bumi Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Ya, tanggungjawab apa? Tanggungjawab untuk kita menjadi insan yang hebat ya. Dengan adanya ilmu yang Allah berikan kepada kita, dengan adanya akal yang Allah berikan kepada kita, maka kita dapat menyempurnakan tugasan kita dengan baik dan sebagainya. Apa lagi dalam konteks kita berdakwah ya kepada golongan sasar kita. Dalam kisah ya, saya terdengar dalam radio IKIM pada pagi tadi, jadi bagaimana dalam slot bersama dengan Mufti Sabah ya. Jadi dia sentuh tentang fiqh Sabahi ya, iaitu fiqh orang Sabah lah. Jadi maksudnya dia nak mensesuaikan ya, dalam konteks kita berdakwah ya di Semenanjung dan juga di Sabah, mungkin ada satu perbezaan di sana ya. Keadaan kita di Semenanjung dan juga keadaan kita di Sabah dan sebagainya ya. Jadi sebab itulah Mufti tadi menyatakan bahawa dalam konteks Sabah ya, dia berbeza dengan Semenanjung. Jadi dalam konteks kita berada di Sabah ni contohnya, maka kita perlu ada ilmu juga, perlu belajar terlebih dahulu bagaimana dalam konteks kita nak berdakwah, menjadi seorang dai dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita tekankan di sini ya kepada bakal-bakal dai ni, sebagai seorang jurutera dan bakal-bakal dai ni, mana kita perlu ada ilmu kita ya untuk kita berdakwah dalam konteks dengan golongan non-Muslim dan sebagainya ya. Jadi apa yang disentuh oleh Mufti tadi menarik juga ya, dia punya kisah dia. Jadi sebab itu kata fiqh Sabahi ya. Jadi dia kata satu hari beliau pergi ke rumah ya, yang ini maknanya rumah yang Mufti tadi nak berdakwah lah ya. Jadi dia bercakap ya kepada Mufti tadi, bahawa dia kata dia dia terasa hati, tersinggung dia kata ya. Sebab apa yang tadi orang kampung tadi tersinggung dia kata ya. Sebab apa kamu ni tersinggung? Jadi dia kata dia terasa hati disebabkan bila ibadah korban dilakukan, jadi dia tak dapat bahagian ni.
ya, tak dapat bahagian, maknanya dia ditinggalkan. Ya, dia dibiarkan oleh orang kampung tersebut, ya. Jadi contohnya kalau dalam taman kita lah, ya, dalam taman kita maknanya mungkin 95% tu orang Islam dan 5% saja orang Cina ataupun orang India dan sebagainya, ya. Tapi dalam konteks ni dia kata dia tak dapat, ya. Jadi dia tersinggung lah, ya. Dia tersinggung. Maknanya kenapa? Maknanya dia kata dengan daging tu sebenarnya boleh dia beli dan sebagainya kan, ya. Jadi sepatutnya dia dapat, contohnya macam itulah, ya. Jadi maksudnya dekat situ, jadi kita perlu itu tadi perlu kepada dalam konteks masa tu ilmu, ya. Dalam konteks ilmu tadi untuk kita menjadi pendakwah, ya, untuk kita menjadi dai dan sebagainya. Dari sebab itu kita belajar fix masa tadi, ya. Apa yang perlu, ya. Apa yang perlu kita buat, ya. Apa yang perlu kita tindakan kita, ya, untuk menjadikan sesuatu tindakan tadi ataupun yang kita buat tadi memberikan manfaat kepada orang lain dan seterusnya mereka suka, ya. Mereka suka dan juga tertariklah dengan apa yang kita buat tersebut, ya. Jadi sebab itulah kita perlu belajar fiqh, fiqh Malazi contohnya, fiqh Malaysia contohnya kan. Dia berbeza dengan fiqh berada di luar negara tersebut, ya. Di Mesir ke, di Jordan dan sebagainya. Dia berbeza dengan fiqh Malaysia tersebut, ya. Jadi sebab itulah kita perlu, dalam konteks ilmu ni kita perlu belajar, sedikit demi sedikit dan sebagainya. Jadi baru kita dapat memahami dalam kerangka yang besar, ya. Dalam kata orang tu secara holistik. Jadi kita memahami kenapa perlunya kita buat begitu begini dan sebagainya, ya. Okey, kemudian dalam ayat yang seterusnya dalam surah At-Tin tadi, jangan kita lupa, ya. Walaupun Allah telah mengangkat darjat kita menjadi orang yang hebat, tetapi dalam masa yang sama kalau kita tak gunakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita tadi, kita akan kembali kepada darjat yang kata orang tu sebawah-bawahnya, iaitu summa radadnahu asfala safilin, iaitu jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahguna kelengkapan itu, kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang yang rendah, ya. Jadi sebab itulah, ya, kita perlu menjaga dengan keistimewaan, dengan minda, dengan intelek yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi kita gunakanlah, ya, intelek kita, minda kita tadi untuk menjadi orang yang hebat. Dari segi keduniaannya juga dari segi akhiratnya. Jadi kita dapat menggunakan secara bermanfaat, ya, dengan akal fikiran, dengan fizikal kita dan sebagainya, maka kita dapat menjadi orang yang hebat, ya. Jadi sebab itulah jangan kita rasa selesa, ya. Allah dah angkat derajat kita, tetapi dalam masa yang sama kalau kita tak gunakan kehebatan yang Allah berikan kepada kita, kalau kita tak asah kita punya kehebatan kita tadi, maka kita akan berada di bawah lah, di bawah. Dan untuk menjadi pendakwah, untuk menjadi dai, dah tentulah sukar, ya, untuk kita menjalankan kerja-kerja tersebut, ya. Kalau kita tidak menggunakan minda kita tadi ke arah yang baik dan sebagainya, ya. Okey. Apa yang baiknya? Ahsani takwim, diri anda ataupun kita ni terdiri daripada zahir dan batin, ya. Zahir iaitu secara fizikal kita lah. Jadi kita dah tahu dah sebenarnya, ya, secara fizikal kita ni Allah jadikan sebaik-baik kejadian sebenarnya berbeza dengan makhluk yang lain, ya. Dengan cantik, kecantikan Allah berikan kepada kita, ya. Dengan kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita, ya, maka kita dapat menyempurnakan tindakan kita, untuk menjadi dai dan juga untuk menjadi pendakwah, ya. Jadi sebab itulah, ya, salah satunya juga syarat kita menjadi orang yang hebat ni, zahirnya fizikal kita adalah fizikal yang baik, ya, tidak mengganggu konsep dakwah kita dan sebagainya untuk menjadi seorang dai, ya. Kemudian yang keduanya segi batin. Batin ni banyak, ya, dia luas, ya. Zahir tadi iaitu luaslah daripada wa fi anfusikum tadi dikatakan, pada diri kamu tu afala tubsirun, kamu tak melihat ke? Kamu tak berfikir ke dengan apa yang Allah ciptakan kepada kamu tadi, iaitu dengan rambutnya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan mulut, dengan gigi dan sebagainya. Jadi semua adalah anggota zahir yang Allah berikan kepada kita adalah untuk menjadi satu sebagai tambahan, ya, tambahan
kepada batin kita tadi yang berbentuk dalaman ya. Yang bentuk dalamannya konsep kerohanian kita lah ya. Allah berikan kepada kita ni apa, rasa kasih, rasa ihsan, dengan adanya rasa marah contohnya kan, marah dalam konteks yang dibenarkan ya, dan juga perkara-perkara yang lain ya. Jadi dengan dengan adanya konsep zahir dan batin tadi, jadi itulah kita. Maka kita dapat berjalan, kita dapat hidup, nyawa satu lagi ya. Mana kita dapat melakukan aktiviti kita ya secara sempurna di dunia ya. Jadi sebab itulah mana kita disebut sebagai ahsani takwin ya, iaitu sebaik-baik kejadian ya. Kemudian seterusnya itu jasmani dan juga rohani ya, jasmani dan juga rohani. Diri kita adalah jasmani. Jasad kita ya, jasad. Sebab apa jasad kita boleh bergerak, boleh hidup? Adanya rohani kita, iaitu adanya nyawa kita ya. Jadi kalau tidak ada rohani tadi untuk masuk dalam jasmani, maka itu disebut orang yang dah mati, orang yang dah meninggal ya. Jadi sebab itulah ada jasmani, ada rohani. Menjadikan kita tadi manusia yang hidup ya, manusia yang boleh bermasyarakat ya, manusia yang boleh beragama dalam konteks agama dan sebagainya ya, dalam konteks kita melakukan amal ibadah. Jadi ini semua benda tadilah ya. Jadi sebab itulah untuk menjadi insan yang hebat tak cukup dengan rohani, tapi jasmani juga dia sebagai satu alat bantu ya kepada rohani kita untuk mencapai khususnya dalam amalan ataupun dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ahsani takwin ya. Sebaik-baik kejadian. Okey, jadi dengan adanya zahir batin ya, dengan adanya jasmani dan rohani, maka kita ni siapa? Kita adalah gabungan daripada diri fizikal dan juga diri minda kita ya. Diri fizikal kita yang bentuk fizikal lah, yang luaran tu, yang boleh kita lihat ya, yang boleh kita jadikan dia sebagai satu, kadang-kadang kita nak berbangga dan sebagainya dengan melihat dari segi fizikal ya. Fizikal yang kita ada lah. Kita cakap kita ni lebih baik fizikal daripada orang lain. Kadang-kadang menjadi kita sombong ya dengan keadaan fizikal yang ada pada diri kita ya, dibandingkan dengan orang lain ya. Ataupun kita berbangga dengan minda kita ya. Jadi kita ditakdirkan oleh Allah untuk berada di tempat yang baik dari segi perjawatan dan sebagainya, disebabkan dia melihat kepada tahap pendidikan seseorang tersebut ya, sehingga beliau dilantik menjadi begini dan sebagainya, jawatan itu, jawatan ini dan sebagainya. Jadi kadang-kadang benda ni akan kata orang tu menjadikan kita orang yang sombong, tak sedar diri dan sebagainya iaitu fizikal. Kebaikan Allah berikan, kelebihan Allah berikan secara fizikal, kita ni sombong. Allah berikan kelebihan dari segi minda, kita juga sombong ya. Jadi sebab itulah bila adanya sifat sombong ni tadi, maka kita summa radadnahu asfala safilin. Maka kita akan berada di tempat yang paling bawah sekali, yang sehina-hinanya disebabkan kita tidak kenal diri kita. Yang berikan, yang anugerahkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kenal diri, tak kenal Tuhan, yang dalam slide yang sebelumnya tadi ya. Jadi sebab itulah makna kita ni adalah gabungan daripada fizikal dan minda, menjadi kita orang yang sempurna, iaitu orang yang baik, orang yang hebat ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okey, kemudian baik seterusnya. Okey, dengan gabungan ya diri fizikal dan juga diri minda, maka sebab itulah dalam konteks ayat Quran ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, iaitu ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat ya, sesungguhnya aku nak menjadikan seorang khalifah. Bukan senang jadi khalifah ni, iaitu satu dia perlu ada kepada gabungan tadi, dia tu diri fizikal dan juga diri minda, barulah menjadi seorang khalifah ya. Kita nak menjadi seorang yang yang hebat, yang digeruni dan sebagainya, mesti ada gabungan yang baiklah antara kedua-duanya ya. Jadi barulah kita disebut sebagai orang yang hebat ya. Jadi
Sebab itulah dalam konteks ayat Quran ini juga disebutkan, aku nak jadi ini seorang manusia ini sebagai khalifah. Jadi mereka bertanyalah tentang para malaikat tadi berkata, adakah engkau ya Tuhan nak menjadikan di bumi seorang yang membuat bencana dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dan memuji-Mu dengan mensucikan-Mu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ya? Jadi di sini bahawa kita lihat, maknanya kalau Allah dah jadikan akal, fikiran kita, intelek yang tinggi dan sebagainya, kadang-kadang ada juga tersasar yang tadi ya. Jadi bila tersasar tadi, jadi sebab itulah para malaikat mengatakan bahawa, ya Allah, kenapa nak jadikan manusia ni yang suka menumpahkan darah? Yang suka berkelahi, memang kelahi pun ya. Kelahi, bunuh-bunuh dan sebagainya. Tetapi dalam konteks yang lain juga manusia ini merupakan manusia yang hebat. Disebabkan dia menggunakan akal fikirannya, minda dan sebagainya, mereka dapat menyatukan juga ya, dapat menyatukan umat, dapat memberikan kebaikan banyak kepada umat. Ya. Kita lihat bagaimana ilmuwan-ilmuwan, terutama di Malaysia ni contohnya kan, dengan akal fikiran, dengan intelek yang Allah berikan, dengan ilmu yang tinggi Allah berikan kepadanya, maka dia dapat menggunakan ilmu tersebut untuk dapat dikongsi bersama-sama dengan manusia yang lain. Jadi sebab itulah, maknanya di sini kita perlu mengawal ya. Bukanlah bererti bahawa dengan adanya akal tadi, jadi semuanya boleh terpesong. Tidak. Ada yang berjalan yang lurus ya. Mana dengan kemampuan akal tadi, dia menjalankan tindakan dia sesuai dengan tuntutan agama itu. Jadi orang yang terpesong tadi, yang berada dah summa radadnahu asfala safilin ni tadi, maka kita perlu memberikan ingatan kepada dia. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Itu tadi maknanya kita perlu ingatlah kepada orang yang dah agak serong, dah terpesong dan sebagainya tadi kan. Supaya dia tak menjadi orang yang hina di sisi Allah dan juga hina di sisi manusia tadi kan. Maknanya kita wazakir, kita ingatkan dia. Sesungguhnya fa inna zikra, kita nasihat tu tanfa'ul mu'minin, iaitu memberikan manfaat yang cukup besar ya kepada seseorang dan sebagainya ya. Jadi sebab itulah ya, dalam konteks kita sebagai khalifah ni, nak jadi khalifah, memang kita perlu kepada minda, perlu kepada fizikal, perlu kepada kerohanian dan sebagainya. Bukan senang ni, sebab kita nak mengambil alih tugasan yang telah dibuat oleh para nabi, para anbiya terlebih dahulu. Maknanya kemudian diturunkan kepada para sahabat, turun pada tabi'in dan sebagainya, sampailah kepada kita tadi. Maknanya itulah tugasan kita. Apa yang dibuat oleh nabi, iaitu berdakwah, iaitu dia menjadi da'i contohnya. Dan kita pada zaman ini pun, kita dilantik menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang da'i juga, kita perlu berperanan ya, sebagaimana yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Sebagaimana Nabi dia berdakwah ya kepada golongan sasar dia, kepada golongan yang kafir ya, maka dia berdakwah, baginda berdakwah ya. Jadi dalam konteks kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang da'i, jadi juga kita mempunyai peranan ya untuk berdakwah ya, untuk kita menyampaikan apa-apa yang perlu kita sampaikanlah dengan ilmu yang kita ada tadi. At least kita bersama dengan ahli keluarga kita, bersama dengan adik-adik kita, bersama dengan kakak-kakak kita, bersama dengan rakan taulan kita, bersama dengan sahabat handai kita. At least kita ada satu peranan juga ya, bukan hanya dakwah ni tertumpu kepada golongan-golongan yang berautoriti saja. Itu dalam konteks dia lah ya. Berautoriti tadi mungkin mengeluarkan fatwa, mungkin mengeluarkan ilmu-ilmu ya untuk dikongsi bersama dan sebagainya. Tapi dalam konteks kita yang dalam kata tu yang level kita, dalam level yang masih lagi belajar dan sebagainya, dalam konteks itulah kita berdakwah. Jadi sebab itulah memerlukan kepada kesedaran ataupun kesemewaan dari segi fizikal dan juga dari segi minda tersebut ya. Okey, apa yang disebutkan oleh Allah SWT lagi, iaitu apabila kita dah menjadi khalifah, dilantik menjadi khalifah ni, jadi Allah nak test kita, nak uji kita tadi. Kita berada di landasan yang betul ataupun kita dah menyimpang daripada landasan. Kalau menyimpang daripada landasan, maka Allah telah akan turunkan derajat kita sebagai manusia tadi. Sehina-hinanya seperti binatang. Maknanya kita punya fizikal nampak manusia, tetapi sebenarnya kita hina seperti binatang yang melata di atas muka bumi ni. Maknanya lebih kurang lembu ke kebau dan sebagainya. Ya. Kalau kita tidak mengikut apa yang telah disarankan ataupun dengan syarat-syarat dan sebagainya kan. Jadi sebab itulah maknanya dengan akal tadi dan menjadi orang yang sihat dan sebagainya, Allah telah angkat kita tu. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'd.
Mana orang yang dapat menggunakan intelek minda tadi, dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu Taala, berbeza daripada orang yang tidak diberikan ataupun yang dia tidak dapat tidak dapat menggunakan akal fikiran dia dengan yang baik dan sebagainya. Maka Allah akan membezakan orang ni dengan orang ni dan sebagainya. Jadi sebab itulah kembali juga kepada ilmu tadi. Jadi ilmu masuk kepada mana? Ilmu masuk kepada intelek kita. Darajat, iaitu dia punya makam dia. Makam dia berbeza. Jadi dapat kita lihat dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tadi. Jadi sebab itulah dalam konteks kita sebagai seorang pelajar ni, kita dituntut untuk mencari ilmu. Carilah ilmu apa saja ya. Mana kalau kita sebagai seorang jurutera sekalipun, kita juga memerlukan ilmu asas, ilmu agama, ilmu akidahnya kita perlu tahu juga ya. Ilmu fiqhnya kita perlu tahu, ilmu Al-Quran dan sebagainya. Kita juga perlu tahu walaupun kita bukan dalam bidang Al-Quran dan sebagainya. Tapi kita sebagai seorang Muslim, kita perlu ya kepada ilmu-ilmu tersebut untuk menjadikan kita orang yang terbaik yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam konteks kita lihat, liyabluwakum fima atakum. Allah nak uji kita tu. Balik kepada wa fi anfusikum afala tubsirun tadi. Allah nak uji liyabluwakum fima atakum. Iaitu Allah nak uji kita apa yang Allah telah berikan kepada kamu semua tadi. Sebagai seorang khalifah, Allah beri apa? Allah berikan akal fikiran. Sebagai khalifah Allah berikan apa? Allah berikan kita ni mata. Sebagai khalifah Allah berikan apa lagi? Allah berikan kita telinga. Sebagai khalifah Allah berikan apa lagi? Allah berikan kita kelancaran, fasih kita berbicara dan sebagainya. Jadi semua benda tadi bermula pada atas, pada rambut sampai kaki, maka itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak test kita, nak uji kita. Kita menjadi khalifah yang terbaik ke? Khalifah yang menurut Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariatnya, atau kita menyimpang dari segi ajaran-ajarannya. Nak test itu. Jadi sebab itulah kalau kita dapat mengawal diri kita tadi, dapat mengawal minda kita, dapat mengawal tindak tanduk kita, maka kita menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jangan kita, yang pertamanya jangan kita sombong, sebab sombong tadi akan menjadikan kita tu tidak bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan dia membandingkan dia lebih baik daripada orang lain. Inilah berlaku kepada iblis ya. Sebab apa iblis tak nak tunduk ya, tak nak tunduk kepada Nabi Adam. Aku adalah yang terbaik. Aku adalah yang diciptakan paling baik daripada Adam. Jadi bila ada anggapan seperti itu, maka nampak Allah telah turunkan derajat iblis tadi ya, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala ya. Padahal pada asalnya tidak begitu tapi disebabkan atas kesombongan tadi yang dirasakan dia adalah lebih baik daripada Nabi Adam, maka kita lihat dia punya kesudahan dia. Jadi sebab itulah kita ni sebagai seorang manusia, dengan kelebihan yang Allah berikan pada kita tadi, liyabluwakum je. Iaitu dia nak menguji kita. Fizikal kita baik daripada orang lain, dia nak menguji kita. Apakah kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang bersyukur dan sebagainya. Jadi Allah memberikan kata orang tu mungkin ada kecacatan kepada tubuh badan kita, pada fizikal kita. Sebenarnya juga untuk liyabluwakum, untuk menguji kita. Sama ada kita ni bersyukur ataupun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak merungut saja ke dan sebagainya. Apa yang telah Allah berikan kepada kita ya. Kenapa dia je contohnya ya? Kenapa saya je ya Allah yang gini ya, tak lulus saya lah. Kena musibah saya juga contohnya kan. Tak balik kampung sebab PKP saya juga contohnya kan, dan sebagainya. Asyik merungut je pada diri dia. Jadi sebab apa kita tahu sebenarnya adalah liyabluwakum, dengan apa yang Allah beri kepada kita nak uji kita Jadi sebab itulah maknanya kita mengharapkan ya, dalam konteks kita sebagai dai ya, sebagai pendakwah, sebagai pelajar ni, maka gunakanlah ya segala kesempatan tersebut untuk kita melakukan amal-amal yang soleh dan tambahkan lagi amalan kita supaya kita termasuk di kalangan orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berbalik kepada kesedaran diri tadi kan, dalam konteks bulatan kesedaran yang pada slide yang terdahulu tadi, iaitu kesedaran diri ya. Saya ulang kembali, iaitu kesedaran diri tadi, mari kita kenal diri kita. Sedar kawan, sedar alam, sedar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedar diri kita dulu. Nak sedar diri kita ni payah juga tuan-tuan Payah juga Kita nak menyedarkan orang lain mungkin senangnya kita nak bagi
ceramah ya, nak bagi peringatan dan sebagainya. Tapi pada diri sendiri susah sangat ya. Jadi sebab itulah kita perlu kembali kepada kesedaran diri yang sebenarnya. Kenal diri ni, siapa yang sebenarnya kita ni sebenarnya? Kita ni adalah makhluk yang hina asalnya. Asalnya. Kita jadi begini telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertamalah. Kemudian yang keduanya kita kena tahu kita ni dicipta oleh Allah ni untuk apa sebenarnya? Ke saja nak main-main je? Saja nak hidup kat dunia ni? Tidak begitu. Kita ada misi kita yang kita bawa. Allah jadikan kita dah tentulah untuk melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mana aku jadikan manusia ni untuk dia menyembah aku. Untuk sedar diri itu siapa? Kenapa Allah cipta kita ni? Untuk beribadah kepada Allah yang sebenarnya. Itu dia katakan kita kenal diri kita dulu. Kenal diri kita barulah kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kesedaran diri ni mana kita dapat mengeluarkan diri kita daripada kepercayaan yang salah, kepercayaan yang karut sebelum ni, ya. Kepercayaan boleh merosakkan akidah kita dan sebagainya. Maka inilah yang perlu kita jauhkan, ya, kepercayaan yang salah. Tidak boleh berubah. Contohnya, aku telah dilahirkan begini, takdir aku begini, maka aku jadi begini dan sebagainya. Kadang-kadang kepercayaan salah tersebut yang mengikat diri kita untuk keluar daripada bulatan kesedaran diri kita tadi. Sebab kepercayaan yang salah, mana kita katakan bahawa ini takdir aku dah, padahal dia tak buat benda-benda pun, ya. Ini adalah takdir aku. Allah bagi dah, nasib lah saya gini dah. Dan sebagainya kan. Pernah juga keluar benda-benda gitu kan kadang-kadang, ya. Jadi sebab itulah benda ni tadi yang kepercayaan beginilah yang perlu kita letak jauh-jauh, kita hindar jauh-jauh daripada kesedaran diri kita. Kemudian kita sedar diri kita, arah tujuan hidup kita. Jadi sebab itulah berbalik kepada tadi, dia ada 3 perkara yang penting. Kenapa Allah cipta kita? Apa yang perlu kita buat? Apa tanggungjawab kita dan ke mana kita selepas itu? Itu secara umum lah, ya. Ke mana kita selepas itu sebenarnya? Kita belajar ni, belajar kat EMP ni habis sampai gitu saja ke? Maknanya kita dapat degree tu habis dekat situ saja ke? Betul, habis dekat EMP belajarnya. Tetapi dari segi kehidupan keseluruhannya, tak habis lagi berlaku kat situ. Habis tak habisnya ialah bila kita ajar kita dah sampai. Itu habisnya. Habis dekat dunia lah, ya. Selepas itu ada lagi kehidupannya. Itu lain pula dia punya cerita dia. Mana kita ceritakan maknanya tujuan kita hidup adalah misi untuk menjadi orang yang hebat, untuk mencapai kebahagiaan dan akhirnya kita bahagia nanti di akhirat. Itulah sebenarnya tujuan kita. Jadi sebab itulah dia kembali kepada kesedaran kita. Jadi hari-hari kita peringatkan pada diri kita, ya Allah, maknanya, ya, aku telah jauh tersasar contohnya kan. Aku dah lupa akan tujuan ataupun asal kenapa aku ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kita perlu ada kesedaran diri, ya. Okey, seterusnya. Yang tadi juga yang dikatakan kita tadi daripada fizikal, ya. Daripada diri fizikal dan juga diri minda dan juga roh, juga disebut dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Maknanya kita adalah terdiri pada roh yang mempunyai apa? Akal dan nafsu dan mendiami dalam jasad yang fizikal tadi. Dan ini juga dikatakan yang telah dijanjikan oleh Allah, qalilan ma tashkurun. Iaitu hanya sedikit daripada kita ni orang yang bersyukur. Nak syukur macam mana? Ya, kita dah dapat dah benda, kita membandingkan dengan orang lain pula. Kita ada kereta dah, kita membanding pula dengan orang yang ada jet peribadi contohnya kan. Kita membandinglah pula dengan orang yang ada helikopter peribadi, ya. Rumah dah ada dah, tapi kita bandinglah pula dengan rumah yang ada kolam renangnya, dengan ada tamannya dan sebagainya. Dan saat khabar tadi, rumah yang akan dijual oleh penyanyi Indonesia, ya, Anang contohnya, Anang dekat Jakarta 10.5 juta dan sebagainya. Baca kan surat khabar ini, ya. Jadi maknanya dekat situ kita aku ni
begini dan sebagainya. Mana kita banding orang yang dekat atas lah, atas pada kita lah dari segi kemampuan dia. Jadi sebab itulah kita tak bersyukur. Jadi sebab itulah dia kata kan, kalau nak bersyukur senang je, iaitu kita lihat orang yang di bawah kita. Orang yang kata orang tu yang kurang daripada kita. Bila kita ada kereta, kita tengoklah orang yang di bawah kita tu, dia hanya ada basikal je kan. Dia ada motor je, basah, dia hujan kita kata lah. Kita tahan juga walaupun ada Viva ke, ada Myvi ke, tahan juga, tak basah Kita tengok kawan kita, kereta tak ada dan sebagainya naik motor je, dalam hujan pun kuyuk, dia basah Jadi sebab itulah dia dikatakan bila kita nak melihat kepada sesuatu benda yang untuk menjadikan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat orang yang berada di bawah kita dari segi material dari segi material. Itu untuk mendidik kita lah menjadi orang yang selalu bersyukur. Dari segi amalan pula berbeza kan, disebut kan oleh Imam Ghazali tu nak menjadi orang yang baik, orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi amalannya, tengok orang yang lebih baik amalannya daripada kita. Orang yang lebih cantik amalannya daripada kita. Kita tengok, kita ni tak solat sunat contohnya selepas solat fardu. Kita tengok kawan kita yang membuat solat sunat. Rawatib setiap kali solat fardu tersebut Jangan tengok kawan kita yang tahan juga ustaz, saya sembahyang juga fardu. Kawannya tu tak sembahyang langsung. Dia banding pula dengan orang yang dekat bawah dia. Tak kenalah dari segi amalannya. Bila bergandingkan begitu, kita tak akan berubah. Jadi kembali pada yang tadi, tak berubah, susahlah kita menjadi orang yang rugi. Hari ini lebih teruk daripada hari semalam. Jadi kalau kita nak jadi syukur tadi, sebab itulah kita didik hati kita untuk tunduk pada Allah tadi dengan apa? Dengan cara kita, dengan amalannya, cara amalan, dari segi amalan, kita melihat orang yang lebih baik amalannya, lebih banyak amalannya daripada kita. Jadi bila kita nak tengok dari segi materialnya, untuk bersyukur pada Allah, maka kita tengok orang yang duduk di bawah kita, orang yang lebih miskin daripada kita. Jangan melihat orang yang lebih kaya daripada kita. Melihat lebih kaya daripada kita, sampai bila kita tak akan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ibu bapa yang mengambil anak dia, mungkin naik Grab je, naik taksi ataupun naik bas je pun ada. Kita ni Allah berikan anugerah yang cukup indah kepada keluarga kita. Bawa kereta, kereta pun kereta mahal pula tu, bawa fire contohnya kan. Bawa pergi kat EMP ambil barang kita sebab nak belajar online contohnya kan. Itu kadang-kadang tak bersyukur lagi kan. Jadi sebab itulah benda-benda ni kita lihat bersyukurlah pada Allah. Ya Allah, Allah berikan kemudahan kepada keluarga saya untuk mudah saya ke sana kemari dan sebagainya. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah kami tidak ingin menjadi orang yang kufur akan nikmat-Mu Jadi ini firman Allah qalilan, mana sikit sebenarnya daripada kita ni. Kita kan ini mudah lupa diri. Saya tu tak ada kesedaran tadi kesedaran diri tu tak ada. Dengan Allah yang berikan segala-galanya pada kita qalilan ma tashkurun amat sedikit daripada kita ni orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah bagi dah sam'a wal absara wal afidah Allah kurniakan kepada kamu pendengaran, dan Allah kurniakan kepada kamu penglihatan, dan Allah kurniakan apa lagi? Hati, jadi iaitu akal fikiran. Jadi ketiga-tiga ini telah menjadikan kita orang yang hebat. Tetapi bila dah jadi orang yang hebat tadi, maka kita sombong pula, kufur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Qalilan ma tashkurun. Jadilah kita orang yang hidupnya dalam keadaan yang dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dihina oleh masyarakat dan sebagainya. Sebab kita tidak menggunakan manfaat kita. Kita tidak gunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian seterusnya lagi penerimaan diri, iaitu menghormati diri sendiri. Mari kita hormat diri kita. Kita ada tanggungjawab pada diri kita sendiri sebenarnya. Iaitu kita perlu memberikan makanan rohani kepada diri kita sendiri. Jangan kita hanya makanan dari segi jasmani semata-mata. Kita fikir esok nak makan benda, nak makan pizza contohnya kan. Tapi kita tak seimbangkan dari segi tanggungjawab diri kita, iaitu makanan, minda juga perlu kita berikan kepada diri sendiri. Memikirkan diri tanpa syarat. Maknanya tidak ada skop mana kita boleh berubah contohnya kan.
Jangan pula kita khabar, aku tak boleh berubah ni. Sebab memang aku dah begini dah. Memang aku dah keluarga aku begini dan sebagainya. Jadi aku tak boleh berubah contohnya kan. Jadi tidak begitu. Jangan memikirkan diri kita tadi tanpa kita perlu fikir diri kita tanpa syarat ya. Jangan ada satu benda yang mengikat kita sehingga kita sukar untuk berubah, untuk menimba diri kita dan sebagainya. Jadi itu tak betul ya. Okey, kemudian seterusnya cepatkan sikit. Okey, ni soalan lah. Saja je soalan ni ditanyakan ya. Okey, dah banyak-banyak kita pergi tadi, dah belajar tadi ya. Tentang siapa kita, diri kita ni, diri fizikal, diri minda dan sebagainya kan. Okey, nak tanya soalan dia, yang manakah lebih bernilai kepada anda ataupun kepada kita lah? Diri fizikal ataupun diri minda Jadi banyaklah ayat Quran tadi yang kita bawa ya. Dengan gabungan ya, diri fizikal minda, rohani dan juga jasmani dan sebagainya, maka inilah kita perlu menjawab yang mana lebih bernilai kepada kita, diri fizikal ataupun diri minda. Mungkin kepada kita cakap adalah diri minda lah ya. Diri minda lah jawapan dia. Mungkin ada juga setengah yang menjawab diri fizikal, dia kata kan. Itu kadang-kadang ada yang tak betul lah kat situ kan. Maknanya dah tentulah diri minda tu lebih keutamaan kepada kita kan. Intelek kita kan. Intelek kita. Fizikal baik tapi intelek tak boleh untuk berfikir, tak boleh nak ingat, susah juga dalam hidup kita. Walaupun cantik, walaupun itu ini dan sebagainya, tapi dari segi minda kita tidak diberikan oleh Allah, sukar juga. Jadi sebab itulah mana dalam persoalan kita sebagai manusia untuk jadi orang yang hebat tadi, mana yang kita pilih? Dan itulah kita pilih, saya yakin semua kita pilih kepada diri minda tadi. Ya, memang kita tak nafikan bahawa diri fizikal juga adalah satu benda yang penting ya. Jadi bila ada dua benda yang penting, kita terpaksa memilih antara satu dengan yang lain, jadi kita perlu pilih lah. Dekat situ kita perlu membuat keputusan yang mana yang memberikan kata-kata manfaat yang lebih kepada kita. Diri minda ke diri fizikal. Jadi dah tentulah diri minda kita. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya, nanti saya akan kembali kepada tanggungjawab tu. Okey. Yang manakah anda sanggup korbankan ya? Jika anda terpaksa memilih di antara kehilangan sebahagian diri fizikal seperti tangan ataupun kaki lah, kehilangan tu, dengan kehilangan diri minda seperti keupayaan mengingat. Ni soalan dia ya. Sanggup tak kita korbankan ya? Ini jika memilih antara dua dalam situasi. Sukar ni Ustaz, nak pilih yang mana satu ni ya? Saya nak dua-dua lah, saya tak nak pilih antara satu tu. Tapi kalau terpaksa milih, yang mana kita nak pilih ya? Kat sini kalau orang yang hebat, da'i yang hebat, pendakwah yang hebat, maka dia akan katakan mana biarlah ya kita kehilangan fizikal kita daripada kita kehilangan keupayaan untuk kita mengingat intelek kita tadi. Ya? Keupayaan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akal fikiran tadi yang cukup besar. Walaupun bentuknya kecil, tetapi dia impact sangat besar kepada kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang dai, sebagai seorang pendakwah. Kita tengok dalam insurans memanglah, dalam insurans semua dia kehilangan ilat kekal tu ataupun ilat sementara tu bentuk-bentuk fizikal, betul tak? Bentuk-bentuk fizikal, kehilangan tangan, kehilangan telinga, kehilangan kaki, sama ada yang kekal ataupun yang sementara lah sebagainya kan, kalau kita ambil insurans tersebut tetapi sebenarnya itu adalah ialah sebagai satu protect lah kepada kita kan, juga betul lah tapi dalam konteks yang dalam dua benda yang terpaksa kita pilih tadi, kita akan pilih kepada biarlah kita berikan ingatan yang kuat oleh Allah, biarlah kita diberikan akal fikiran untuk kita berfikir baik dan buruknya daripada kita biarlah kita kehilangan kata tu anggota fizikal kita lah mana kita dapat berfikir dapat ke sana ke sini dan sebagainya. Okey, soalan seterusnya. Adakah adil sekiranya kalau saya katakan bahawa 90% daripada kita semua, termasuk saya juga ni,
menghabiskan masa kita, duit kita, wang kita, duit gaji kita tu, duit yang ayah mak beri pada kita, tenaga kita, semata-mata untuk memelihara diri fizikal daripada diri minda kita. Tahu tak, saya dah, ya, saya diri minda, dia kata. Banyak saya beli buku. Dalam book exhibition tu saya beli je buku. Untuk apa, meningkatkan minda tadi kan. Berfikir dan sebagainya. Ya. Betul tak? Jangkaan kita ni, persepsi kita ni, bahawa 90 daripada kita akan menghabiskan masa wang dan sebagainya untuk fizikal je. Jangan untuk minda kita. Mungkin di sana tidak balance ya, di antara apa penumpuan yang kita berikan lah dari segi fizikal dan juga dari segi minda tersebut. Ini jawablah dalam hati, mungkin jawablah ya. Jawablah di apa, jawapan masing-masing ya, jawapan masing-masing. Betul. Kalau betul tak apalah ya. Kalau tak betul pun adalah alasan dia kenapa tak betul kan. Maknanya betul sebenarnya ramai orang yang membuat kata orang tu memberikan tumpuan yang lebih kepada fizikal semata-mata. Mana dia nak melihat apa tu takut gemuk contohnya kan. Takut gemuk adalah dari segi fizikal lah ya. Habis duit, beli pil sana, beli pil sini, kemudian beri apa makanan sana, vitamin tu, vitamin ni dan sebagainya. Jadi untuk fizikal semata-mata ya. Kadang-kadang untuk minda tersebut agak kurang ya. Jadi sebab itulah di sini kita nak menjadi orang yang hebat, orang yang disegani dan sebagainya, maka kita perlu tingkatkan minda kita ya. Okey, seterusnya. Okey, mengapa? Mengapa tadi maknanya ni soalan. Sekiranya kita beri tumpuan yang lebih dari segi masa, belanja kita, tenaga lah untuk memelihara diri minda daripada fizikal, sebab tadi kita jawab lah minda kan. Adakah natijah hidup kita akan lebih baik? Apakah di akhirnya kita akan lebih baik kehidupan kita dengan kita dari segi mindanya, dari segi mindanya tadi. Jadi ramai orang tua dulu berkata, belajarlah rajin-rajin ya, supaya dapat mengubah kehidupan kita. Nampak? Ya? Jadi dekat sini pun kita dah dapat ambil kesimpulan ni, rumusan ni kan. Jadi orang tua dulu berkata begitu ya, belajarlah rajin-rajin ya, supaya kita dapat mengubah kehidupan kita. Itu salah satulah jawapan yang dapat kita jawab kat sini. Ya, maknanya dia dapat memberi natijah yang baik dalam kehidupan kita, dia dapat mengubah ya kehidupan kita dan sebagainya. Mengapa? Ni soalan dia, mengapa lah ya. Mengapa? Tak apa, saya jawab aje ya. Sebab kena mute belaka kat situ. Jadi tak boleh nak jawab kan. Jadi saya yang jawab ni. Sebabnya yang pertama, dia banyak sebenarnya ya. Pembangunan minda menjadi asas untuk melahirkan kehidupan yang seimbang. Dengan adanya minda tadi, dia akan melahirkan kehidupan yang seimbang. Jadi kita tidak memberatkan, dia punya pemberat dia tadi tidak hanya kepada satu perkara semata-mata. Jadi sebab ada akal fikiran tadi untuk berfikir, aku tak boleh buat begini ya, aku mesti seimbangkan kehidupan di dunia dan juga di akhirat supaya kita menjadi manusia yang baik nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa wala tansa nasibaka minad dunya ya. Maknanya jangan kita lupa ya nasib kita di dunia ya. Kat dunia maknanya jangan kita lupalah apa yang perlu kita buat jadi kat dunia tadi sebenarnya untuk pergi menuju ke akhirat tersebut ya. Kemudian jawapan yang keduanya adalah sebab apa lagi? Pembangunan minda menjadi asas kepada satu tindakan yang tepat dalam kehidupan kita. Jadi dengan akal fikiran kita sebenarnya dia akan melahirkan satu natijah yang tepat, yang baik dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu memilih A, tidak perlu pilih B? Kenapa kita perlu pilih C, tak perlu pilih D dan sebagainya? Jadi ini menunjukkan bahawa kaitan minda tadi dengan ketepatan keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita. Jadi sebab itulah kenapa kita perlu lebih kepada minda tadi untuk kita asuh, untuk kita tingkatkan dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, pembangunan minda bukan sahaja melahirkan kejayaan hidup tetapi membentuk kebahagiaan dan ketenangan dunia dan juga di akhirat. Bukan hanya semata-mata dekat dunia sebenarnya dengan ada intelek kita tadi, tetapi dia juga akan memberikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Yang itu yang kita nak tadi, nak mencontohi para khulafa ar-rasyidin,
Dari segi amal ibadahnya, bagaimana mereka menjaga agama. Jadi inilah kita bentuk diri kita pula ya, dengan minda kita yang kita ada tadi, maka kita nak mencontohi apa yang telah dibuat oleh para sahabat dan juga para salafus soleh dan sebagainya. Sehingga dia akan memberikan natijah yang baik, iaitu ketenangan di dunia dan juga di akhirat, kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat ya. Jadi sedikit lagi, dalam berapa minit lagi. Kita ini pula ya tips dia, saya nak kongsilah tapi saya skip dulu bantuan kerja. Okey. Ini tips, beberapa tips ni saya dapat kongsi bersama-sama lah. Ini saya ambil dalam satu kitab, satu buku. Jadi sebenarnya banyaklah yang telah disentuh ya oleh orang-orang yang hebat. Mana orang yang hebat buku dia pun ada ya, mana dia keluarkan buku dia lah untuk menjadi orang yang hebat dalam perniagaan contohnya ya. Orang yang hebat dalam bidang komputer, orang yang hebat dalam bidang begini dan sebagainya lah ya. Jadi kita rangkumkan ya. Kita rangkumkan bagaimana tips untuk menjadi orang yang hebat yang tadi. Untuk menjadi dai yang hebat, untuk jadi pendakwah yang hebat, maka adalah yang pertama adalah ada harga diri. Mana harga diri ni, kita penilaian menyuruh kita nilai diri kita ni merangkumi kecekapan diri, merupakan kuasa dalam memburu kejayaan. Mana kita tahu keupayaan diri kita. Kita hargai diri kita ya. Jangan kita kata ialah memang kita ni merupakan insan yang tidak sempurna yang jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tetapi dalam masa yang sama tadi tidak orang yang sempurna pun tidak ada Jadi Allah dah berikan kepada kita tadi dengan kemampuan intelek kita. Jadi kita anggaplah diri kita ni, kita perlu hargai apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hargai diri kita, hargai apa kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Sebab dia satu kuasa kepada kita nanti untuk memburu kejayaan ya, untuk mendapatkan kejayaan dalam kehidupan kita, untuk menjadi orang yang hebat. Jadi hargai diri kita terlebih dahulu ya. Kemudian yang keduanya, arah tuju yang jelas. Ini saya katakan tadi, dia akan pergi juga di mana akhirnya untuk menjadi orang yang hebat ni, dia mesti arah tuju yang jelas. Menjadi orang yang hebat dalam bidang perniagaan, dia mesti jelas dia punya arah tuju dia. Untuk menjadi orang yang hebat dalam bidang pendidikan, hebat dalam bidang apa saja, mesti jelas ada punya arah tuju dia. Mesti ada dia punya plan dia sendiri ya, untuk menjadi itu, ini dan sebagainya. Jadi dia bertanggungjawab dalam kehidupan dia. Dia perlu proaktif. Dia perlu jelas apa yang perlu dia dapatkan. Kalau kita secara umumnya sebagai seorang Muslim dan juga seorang Muslimat, seorang Islam ni, arah tuju yang jelasnya ke mana kita selepas ni sebenarnya. Jadi itu arah tuju kita. Arah tuju kita adalah akhirat sebenarnya, yang terakhirnya. Memanglah kita nak ni arah tuju kita nak lulus, dapatkan degree dan sebagainya. Ya, itu arah tuju yang bersifat sementara. Arah tuju yang bersifat kekal abadi adalah kita menuju ke alam akhirat yang sebenarnya. Jadi sebab itulah kita bertanggungjawab dalam kehidupan kita. Kita perlu melakukan sesuatu yang dapat memberikan dia rasa satu tanggungjawab yang baik dalam kehidupan kita sehingga kita mendapat ataupun mencapai arah tuju yang telah kita tetapkan tersebut ya. Jadi disebutkan lagi maknanya kita ni kalau kita gagal merancang dan kita merancang untuk gagal. Jadi sebab itulah kalau tidak ada perancangan dalam kehidupan kita, tidak ada arah tuju yang jelas dalam kehidupan kita, maka kita telah merancang untuk gagal sebenarnya. Jadi sebab itulah untuk menjadi insan yang hebat maka kita perlu ada arah tuju kita ya. Kemudian sikit lagi yang keempatnya berorientasikan kepada kekuatan. Tips untuk menjadi seorang yang hebat yang tadi, dia mesti kepada kekuatan yang ada pada diri dia. Mana Allah jadikan sebenarnya tadi kita berbeza-beza. Ada orang tadi dia kekuatannya ada kepada kesenian yang dia ada contohnya kan. Bagi dia apa brush tu, lukisan tu, mana dia contohnya jadi lawa dia punya tu kan. Ada pula hak ni mana memang kayu tu mana bagi pen bagi apa benda semua tak lawa tulisan, tak lawa nak lukis apa tak lagi jauh lagi. Jadi kita nampak kat situ ya. Mana Allah kekuatan ni pada kesenian dia. Yang ni tidak ada. Dia ada kekuatan yang lain pula. Mungkin dia ada kekuatan orator dia, maknanya dia petah untuk berbicara dan sebagainya. Nak menulis dia tak boleh, tapi dari segi bercakap memang dia lah nombor satunya. Nak mempengaruhi orang dia lah nombor satunya, tapi dari segi penulisan dia tidak boleh menulis pula. Jadi tak ada orang yang sempurna ya. Jadi sebab itulah kita tumpukan kepada kekuatan yang ada pada kita untuk mencapai matlamat kita tanpa kita bertangguh ya. Kemudian ada juga ketabahan hati. Untuk menjadi orang yang hebat ni perlu yang tabah ya. Nak jadi seorang yang hebat dalam bisnes, dalam bidang perniagaan dan sebagainya, perlu tabah. Jangan cepat berputus asa. Nak menjadi seorang yang pendakwah terutama dalam konteks ni ya. Pendakwah kita tengok berapa ramai orang yang tanya Ustaz Abid Liu sendiri contohnya kan. Kalau dia lah berputus asa dah tentu dah tak menjalankan dia punya
gerakan dakwah dia kan. Dalam ini saja macam mana konflik yang berlaku kan. Orang ni kata apa nak tunjuk dan sebagainya ya, apa kebaikan yang baru ni lah ya, yang dibuat waktu ni kan, PKP dan sebagainya kan. Maknanya kalau kita tak kuat lah ketika itu, mungkin kita dah fed up lah ya. Maknanya kita give up lah, ataupun dengan kita mungkin kita rasa tak perlulah aku buat gini dan sebagainya, sebab telah orang keji sana, orang keji sini dan sebagainya. Dalam masa yang sama ada juga yang support dan sebagainya kan. Tapi inilah yang kita nak katakan bahawa kita perlu kuat, tabah hati kita. Jangan cepat buta asa lah dengan apa yang kita mungkin dapat feedback yang tidak positif daripada orang lain ya. Kemudian seterusnya kita menjaga hubungan yang baik dengan manusia. Kita jadi khalifah Allah jadikan tadi sebenarnya dengan akal fikiran kita untuk menyatukan kita. Kita unite, maknanya kita ada kesatuan di antara umat manusia tersebut. Jangan kita berpecah belah. Maknanya dengan akal fikiran yang tadi, awak ni akal fikiran yang begini, maka dia telah menuju dari positif dan negatif. Tak pernah bertemu dan sebagainya. Padahal dengan kekuatan akal fikiran yang Allah beri kepada kita tadi, yang antara kedua tadi, maka kita boleh bersatu untuk membentuk satu kekuatan yang lebih jitu, yang lebih kuat, yang lebih utuh lagi sebenarnya. Bukan untuk berpisah. Bila berpisah tadi, maka kita tak kuat. Maksudnya kita tak berapa cantik dari segi hubungan antara sesama manusia tersebut ya. Okey, kemudian seterusnya ini disiplin diri ya, disiplin diri. Jadi tidak mudah terpesonglah ya dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita perlu disiplinlah diri kita ya. Kemudian ada flexibility. Flexibility ni maknanya kita boleh berubah sebenarnya. Jangan kita ni tepu dekat situ je ya. Jadi orang beri nasihat pada kita, biarlah ginilah, cukuplah dan sebagainya kan. Tak naklah berubah dan sebagainya. Tidak begitu. Maknanya dia fleksibel. Dia boleh berubah bila kita melihat satu kebaikan berada di hadapan kita ya. Kemudian kita ada peribadi yang teguh. Ini adalah kejujuran kita. Itu yang bentuk dalaman tadi. Yang batin tu ya, kejujurannya, ada segi amanahnya, integriti yang tinggi dan sebagainya. Okey. Kemudian seterusnya yang terakhir ini iaitu pembaharuan diri berterusan. Ini yang lebih penting. Maknanya kita selalu baiki diri kita. Kita selalu menjadikan diri kita ni yang fleksibel, yang boleh berubah, boleh berubah untuk kebaikan ya. Jadi sebab itulah pada awal slide tadi, iaitu hari ini lebih baik daripada hari semalam. Jadi sebab itulah dalam konteks ni kita perlu sentiasa baik, sentiasa positif dan sebagainya. Sebab ini menjadi satu asas perubahan kita sebelum kita mati. Ya, mana arah tuju kita terakhir adalah itu dia, mati dia. Maknanya selepas itu mana kita akan menghadapi kehidupan yang lain pula. Ya. Kembali kepada kita punya arah tuju kita, hala tuju kita. Sama ada kita nak hala tuju yang bersifat sementara ataupun hala tuju yang memang yang selama-lamanya, yang kekal abadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan ya dengan sikit perkongsian terhadap qalbun salim kita tadi, untuk menjadi orang yang hebat, maka kita boleh meneruskan ya kehidupan kita sebagai seorang dai, sebagai seorang pelajar UMP ya, sebagai seorang ahli keluarga, sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, sebagai seorang abang dan sebagainya. Jadi kita boleh gunakan potensi yang Allah berikan kepada kita tadi untuk menjadi insan yang hebat, melahirkan insan yang hebat, dan juga melahirkan masyarakat yang hebat, melahirkan keluarga yang hebat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ni, Allah berikan kekuatan kepada kita lah untuk berubah, untuk melihat kepada aspek yang lebih positif dalam kehidupan kita ya. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Dan saya kembalikan kepada moderator Ustaz Asnun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak majlis, saya rakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Rashidi bin Abbas, Pengarah Pusat Islam UMP, atas pencerahan dan tausiah yang telah diberikan kepada kita semua sebentar tadi. Dan saya kira doktor telah mengupas pengisian kita pada malam ini dengan begitu tuntas, jelas, kemas dan panas sekali, insya-Allah. Yang kita harapkan dapat memberikan kesan yang mendalamlah kepada para duat kita pada hari ini, insya-Allah. Saya kira tengok pun peserta kita pun sudah terpancar semangat yang membara untuk teruskan beraksi dalam arena dakwah kita, insya-Allah. Walaupun kita mendapat kekangan di sudut masanya, suasananya dan keadaan, tapi tetap kita mampu untuk menggerakkan potensi di masing-masing dalam apa cara sekalipun yang kita nampak, insya-Allah.
Jadi untuk seterusnya saya buka kepada para peserta ataupun penonton Facebook Live Pimpin sini untuk mengajukan sekiranya ada persoalan untuk dilontarkan kepada Yang Berbahagia Doktor. InsyaAllah. Silakan boleh buka mikrofon dan juga kamera, nyatakan nama dan terus ajukan soalan kepada Yang Berbahagia Doktor. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunjuk muka ke Ustaz? Boleh silakan. Allah, kita tunjuk Siapa Okey. nama kan? Khairul Anwar. Okey. Ya Ustaz. Kemai, oh, smart. Okey Ustaz. Doktor, jadi soalan saya ada dua soalan lah berkaitan dengan kita hebat ni. Berkaitan dengan da'i ni. Yang pertamanya saya nak tanya, contohlah macam saya sebelum masuk UMP saya belajar STAM. Jadi orang kata belajar agama lah. Dan bila mana saya masuk UMP sendiri, saya mendapat satu cabaran nak membawa Islam tu, maksudnya yang saya belajar dari dulu ke untuk saya aplikasikan di UMP. Jadi sebagai seorang dai yang mana nak memastikan ini dapat disebarkan di universiti di UMP sendiri, apakah cara terbaik? Maksudnya macam mana pendekatan terbaik yang boleh saya guna untuk mendekati sahabat-sahabat lah. Macam tu. Itu soalan pertama saya lah. Doktor boleh jawab dulu lah. Okey, terima kasih. Secara Khairul Anwar yang mana saya sebutkan sebagai insan yang hebat ya. Sebab apa insan yang hebat sebenarnya Allah berikan sebab daripada pelajar STAM yang mana dalam kedudukan ataupun dalam environment dalam persekitaran yang kejuruteraan yang tadi yang mungkin sebahagian yang lain tidak datang daripada sekolah agama mungkin dalam 20% daripada sekolah agama dan sebagainya, dan salah seorangnya adalah Khairul Anwar. Khairul Anwar ni mempunyai satu kelebihan sebenarnya. Kelebihan sebagai seorang dai, sebagai seorang pendakwah untuk berdakwah kepada rakan-rakan yang lain ya. Bila dalam konteks pelajar sama pelajar sebenarnya, jadi kita pergi dalam konteks yang paling hampir dulu sebenarnya dengan persekitaran kita. Jadi kita berada di asrama, kita berada di college dan sebagainya lah. Jadi dalam konteks tersebut kita berdakwah bersama dengan kawan kita sebenarnya. Jadi dalam konteks kita berdakwah bersama dengan kawan kita tu, jadi boleh kita menggunakan dakwah bihal contohnya kan. Maknanya kita menggunakan dakwah yang dakwah dalam bentuk tindakan sebenarnya. Maknanya kita tak bercakap tapi dalam bentuk tindakan ya. Maknanya kalau kita nak menyuruh kawan kita tadi untuk solat secara berjemaah dan sebagainya, kadang kita tak bercakap pun dengan dia. Jadi kita menunjukkan tindakan kita pergi ke masjid, kita pergi ke surau dan sebagainya. Dan lama-lama maknanya kita boleh kata orang memberikan secara verbal kepada kawan-kawan kita supaya kita dapat bersama-sama lah untuk menunaikan solat secara berjemaah dan sebagainya. Tapi mana yang lebih dalam konteks impak yang besar itu sebenarnya adalah dakwah bihal tadi. Maknanya dalam tindakan kita dia sebenarnya, maknanya itu juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi maknanya lebih banyak benda yang maknanya kita buat benda yang kita cakap Kadang-kadang kita bercakap tapi kita tak buat kan. Biasanya puak-puak ustaz lah cakap ceramah pandai lah kadang-kadang tak buat ke. Jadi itu mungkin tu jadi masalah lah sebenarnya kan. Kita bercakap suruh apa? Cakap suruh tahajud dan sebagainya, kadang-kadang tahajud pun tak buat suruh cakap buat solat sunat pun tak buat dan sebagainya kan. Tengok dia dulu bercakap rasa ceramah tu suruh buat solat sunat tapi tak buat pun bila tengok selepas solat dan sebagainya. Jadi sebab itulah konteks kita dengan sesama rakan kita, rakan sebilik kita dalam konteks MP tadi, maknanya itulah yang paling dekat dengan kita, hampir dengan kita, dakwah yang secara kita buat apa yang kita cakap. Buat apa yang kita cakap, insya-Allah maka dia boleh memberikan kesan lah, insya-Allah kesan kepada rakan kita. Di samping kita ada susulan lah dengan kita bercakap dengan dia dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira terjawablah persoalan saudara Khairul Anwar tadi. Kita buka lagi sekiranya ada wakil daripada siswi saudari untuk bertanya kepada Ibu Doktor. Terus buka mic, unmute dan boleh terus. Itu Zulfa tu kan, Zulfa yang kelas Ulul Quran Albab tu. Ulul Albab tu. Saudari Zulfa sekiranya ada persoalan boleh ada permintaan daripada doktor untuk mengajukan soalan ataupun cadangan boleh ke doktor? Saya ni tak jumpa.
Assalamualaikum. Ke dia? Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Zulfa ni ya? Ya, saya. Mana gambar? Ah, Mana gambarnya? Saya kalau tak tunjuk tak apa ya, doktor. Tak apa. Saja je. Okey, doktor, kalau contohnya seperti contoh macam saya kan. Macam saya nak memberikan dakwah tu kan, saya sendiri bagi had untuk diri saya lah. Boleh ke macam tu? Contohnya macam sebab kan saya Muslimite kan. Jadinya boleh kan kalau saya bagi had untuk diri saya, beri dakwah tu untuk golongan Muslimat saja. Maksudnya golongan wanita macam itulah. Sebab macam ada, boleh ke kiranya sebab kan dakwah tapi ada had untuk diri sendiri. Okey. Terima kasih atas soalan. Zulfa ya, mudah-mudahan Allah kurniakan kekuatan untuk berdakwah, untuk menjadi seorang da'iyah. Bukan untuk menjadi seorang berdakwah dan sebagainya. Okey, yang pertama yang perlu kita set minda ialah sebenarnya dalam konteks berdakwah ni kita tak boleh hadkan, kita tak boleh limitkan sebenarnya kita berdakwah hanya kepada yang ini saja, yang lain tidak begitu dan sebagainya. Maknanya ini telah ditunjukkan oleh Nabi. Nabi dia tak, maknanya tidak pergi kepada satu golongan saja. Dia semua golongan sebenarnya. Tetapi dalam konteks kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang wanita dan sebagainya, kita memang tumpuan dakwah kita kepada golongan muslimah, pada wanita dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita ada, kalau ada kemampuan ya untuk kita berdakwah kepada semua golongan termasuk sebagainya, tidak ada masalah dekat situ. Sebab sekarang ni skop sasaran dia bukan hanya wanita saja, walaupun dia sebagai seorang wanita. Pada asalnya mungkin dia katakan dia berdakwah ni hanya untuk golongan wanita, fake wanita aja, tapi lama kelamaan dia boleh bercambah, dia boleh meluaskan lagi dia punya konsep dakwah dia tadi bukan hanya untuk golongan wanita saja. Sebab asal yang pertama ni, step yang pertama, okey, dia buat tindakan tadi ataupun dia baca untuk fake wanita saja. Tapi lama kelamaan dia ada punya follower dia, maknanya dia boleh membuka dia punya skop dakwah dia tadi kepada semua golongan. Kanak-kanak lelaki pun dia, orang dewasa pun dia dan sebagainya ya. Ini telah ditunjukkan ya, telah dibuktikan ya. Maknanya kemampuan wanita tadi bukan hanya terhad untuk wanita semata-mata ya. Tetapi maknanya kalau kita tadi tidak mampu sebab kita berbicara tentang konteks dalam konteks sebagai seorang wanita tadi memang dia perlu berdakwah kepada kemampuan dalam konteks dia sebagai seorang wanita lah. Maknanya tidak menimbulkan fitnah nanti dan sebagainya, maka dia akan dalam konteks dia saja. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya, jadi mampu pada ketika itu untuk berdakwah kepada yang di luar daripada golongan dia tadi, maka tidak ada masalah untuk dia keluar. Asalkan dengan syarat kita dapat menjaga dia punya syarat-syarat dia sebagai seorang muslimah, sebagai seorang pendakwah tadi ya. Tetapi jangan kita limitkan, jangan kita hadkan ya, jangan kita hadkan aku dalam skop ni saja. Tidak sebenarnya kan. Banyak kita ada kemampuan sebenarnya, ada potensi untuk keluar daripada batasan kita. Tapi dalam konteks yang hal-hal yang tertentu yang daripada skop kita. Tetapi maknanya bukan kontrak ini kita tak boleh keluar daripada skop sebagai seorang pendakwah tadi. Kalau wanita hanya berdakwah kepada wanita, tidak begitu. Kalau lelaki, dakwah pada lelaki, tidak begitu. Kalau dia kanak-kanak, hanya berdakwah pada kanak-kanak dan sebagainya. Sebab nanti situasi dia akan berbeza. Kalau sekarang ni mungkin kita berada di golongan environment wanita, maka wanita lah. Kadang-kadang kita berada, nanti ni bila kita bekerja contohnya, kadang-kadang kita seorang je wanita, yang lain semua adalah lelaki, staf lelaki. Inilah masanya kita boleh memberikan kita punya ilmu-ilmu kita tadi untuk dikongsi bersama-sama. Jadi sebab itulah maknanya tidak terhad sebenarnya untuk kita berdakwah ni tadi. Wallahualam. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan. Baik, terima kasih kepada doktor atas pencerahan sebentar tadi. Bolehlah saya simpulkan pada jawapan yang doktor berikan sebentar tadi lebih menjurus kepada kita tak boleh nak hadkan
sasaran dakwah kita, tapi dalam masa yang sama kita boleh meletakkan batas sekiranya terdapat kekangan di sudut cara kita bermuamalat sesama masyarakat, terlebih lagi terutamanya di antara sasaran dakwah kita di kalangan lelaki atau perempuan, insyaAllah. Saya kira adakah soalan lagi daripada peserta ataupun penonton Facebook Live sini untuk bertanyakan dengan lebih lanjut kepada Yang Berbahagia Doktor? Boleh terus ajukan soalan, kita buka satu lagi peluang, insyaAllah. Sekiranya ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dalam konteks penyebaran Islam, ceramah dan kuliah agama lebih tertumpu kepada masjid dan masjid agama. Bagaimana pula mereka yang berada di kawasan lorong, iaitu pekerja pelacuran, bukankah kita perlu menyebarkan dakwah kepada mereka juga? Terima kasih. Nama siapa? Nabil. Nabil. Ulul albab ke? Tak. Biasa. Biasa. Biasa pun luar biasa sebenarnya. Okey, sebagaimana yang telah dikupas oleh saya sebenarnya, jadi sebab itulah sebenarnya kita tidak terhad ya dakwah kita kepada golongan sasar kita yang tertentu saja sekarang ni kan. Jadi alhamdulillah sebenarnya bila kita ada teknologi yang cukup mampai ni, yang mampu untuk membantu kita dalam menyampaikan dakwah kita. Jadi bukan hanya kalau orang tak pergi surau atau pergi masjid, sebenarnya dia pun dapat dia punya ilmu dia. Dia dapat mendengar ceramah. Maknanya secara serentak, mungkin orang tadi ceramah di Kuala Lumpur, maknanya kita dapat juga perkongsian ilmu dia tadi dengan adanya teknologi yang ada lah pada sekarang ni kan. Contoh macam kita lah sekarang kan. Kita berada di rumah masing-masing, jadi kita dapat ilmu tersebut walaupun kita berada di tempat yang berasingan ya. Jadi sebab itulah golongan-golongan yang tadi, golongan terutama yang pendakwah yang tadi, kalau boleh maknanya kita pergi kepada golongan-golongan yang tidak diberikan kata orang tu tumpuan yang utama lah. Tapi sebenarnya kalau di Pahang ni kita ada dah sebenarnya beberapa NGO dan juga ada kerjasama lah dengan Jabatan Agama Islam Pahang. Jadi sebenarnya mereka memang berdakwah kepada golongan-golongan seperti ini. Pergi ke lorong-lorong, pergi ke dan sebagainya, dan ada sehingga mereka tadi kembali ke pangkal jalan, bertaubat ya pada golongan maknyah tadi ya, golongan yang lembut tadi, dia kembali kepada asal dia dan sebagainya. Tetapi ada dia punya program-program yang dibuat secara berstrategik ya, maknanya secara berencana lah ya, supaya dakwah yang disampaikan tadi dapat dapat memberi impak yang besar kepada golongan tadilah, yang itu yang golongan di lorong-lorong dan sebagainya. Saya cukup kagum ya dengan Ustaz Abid Liu, sebab tu saya nak contoh dengan dia sebenarnya kan. Sebab saya rasa saya tak mampu nak buat seperti dia kan. Jadi kita tengok beliau ni dia boleh ya pergi ke lorong-lorong pun boleh, pergi ke disko pun boleh, pergi anak muda dekat motor-motor pun boleh dan sebagainya kan. Kalau saya rasanya boleh tapi kena mujahadah lebih tinggi lagi sebenarnya kan, bagaimana dia punya method dakwah dia kan. Maknanya dia boleh jumpa direct dengan orang tersebut ya, dapat berdakwah, menceritakan itu ini dan sebagainya. Jadi kita nampak dekat Malaysia ni maknanya kita tidak ketandusan dan kita tidak abaikan sebenarnya golongan-golongan yang kita rasakan kita tak berikan dia punya penumpuan ataupun keutamaan dalam kita berdakwah ya. Mari kita hanya berdakwah kepada orang yang masjid, tidak begitu sebenarnya ya. Masih ada lagi sebenarnya yang golongan tadi semuanya telah diberikan dia punya dakwah dia kepada orang asli je ya, kemudian kepada yang golongan yang berada di penjara ke, semua ada. Maknanya kita dah tersebar sebenarnya. Sebab kita punya kata orang tu dia punya peranan masing-masing tadi, sama ada di Jabatan Agama ke, NGO ke dan sebagainya. Jadi semua kita bergerak ni tadi dalam masa yang sama ya. Kepada non-Muslim pun ada dia punya gerakan-gerakan dia untuk kita berdakwah tadi. Jadi begitu juga dengan dai UMP ni, jadi kita dapat mengharapkan bersama kawan kita contohnya ada yang memberikan ada berdakwah ataupun ada dia menyampaikan dakwah dia kepada kawan dia yang non-Muslim. Kemudian ada juga yang mungkin ada golongan yang seperti tadi kan, golongan yang lembut dan sebagainya. Jadi kita dapat dalam konteks kita sebagai pelajar dengan rakan-rakan kita sebenarnya, kalau kita tak berada di luar sekalipun ya. Jadi maksudnya kesimpulannya ialah
rumusannya ialah mana kita tidak meninggalkan sebenarnya golongan-golongan seperti ini. Ada yang ada tindakan yang telah dibuatlah oleh pihak-pihak yang tertentu, termasuklah Jaib, Jabatan Agama Negeri masing-masing dan juga NGO masing-masing untuk tackle, untuk berdakwah kepada golongan itu tadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada doktor sekali lagi. Saya kira telah menjawab persoalan yang telah dilontarkan kepada kita sepanjang pengendalian program pada malam ini. Okey, saya kira setakat itu dulu sesi kita pada malam ini kerana masa pun telah larut. Sedikit taklimat kepada ataupun pengumuman kepada semua peserta, insya-Allah slot kita yang seterusnya akan berlangsung pada esok hari bermula jam 9 pagi. Jadi minta kepada semua peserta yang terlibat untuk masuk awal, seawal 8.30 pagi bolehlah bersedia selepas sarapan pagi, insya-Allah. Jadi sebelum kita berakhir, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang Berbahagia Doktor atas kesediaan untuk menyampaikan slot kita pada malam ini. Semoga semua peserta kita pada malam ini bersemangat untuk teruskan menyertai ataupun mengikuti program kita sehingga ke akhirnya, insya-Allah. Baik, setakat dulu kita tangguhkan dulu program kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.